Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama sekali lagi bersama dalam ruangan Perlis Mengaji. Dan insya-Allah pada petang ni kita akan membahas salah satu daripada adab dan juga akhlak yang disebutkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu malu, sifat malu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Mas'ud Uqbah qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwati idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu, dan beliau telah berkata, Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwah. Sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia daripada perkataan yang disepakati oleh para nabi adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini daripada nombor hadis 3224. Hadis ini mungkin telah banyak kita dengarkan. Dan hadis ini juga perkara yang paling jelas ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu daripada sifat yang perlu ada bagi seorang muslim dan seorang mukmin, itu ialah sifat malu. Kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai faedah daripada hadis ni. Kata para ulama, malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang daripada melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Itu poin ataupun faedah yang pertama yang ingin disampaikan ataupun yang boleh kita ambil sebagai manfaat daripada hadis ni, kepentingan malu tu sendiri. Apa peranan? Apa kesan daripada seseorang tu yang ada sifat malu dalam dirinya? Kesannya dengan sifat malu tersebut, dia akan menyebabkan seseorang tu terhalang ataupun meninggalkan perbuatan yang buruk dan tercela dengan sebab adanya sifat malu. Yang kedua, kata para ulama, rasa malu itu merupakan satu perkara yang diwariskan oleh para nabi kepada manusia dari generasi ke generasi, hinggalah kepada generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga di antara perkara yang selalu didakwahkan oleh para nabi. Sama ada daripada nabi-nabi yang terdahulu sehinggalah kepada nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
iaitu berkaitan dengan perkara yang disebut sebagai malu ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi sebut, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah. Sesungguhnya di antara sesuatu yang boleh didapati oleh manusia daripada perkataan para nabi-nabi. Min kalamin nubuwah. Maknanya nak beritahu pada kita, daripada hadis ni, perkara ni ataupun urusan ni, iaitu sifat malu ni, telah pun diwarisi ataupun telah pun disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Seterusnya yang ketiga yang disebutkan, orang yang mempunyai sifat malu ataupun memiliki sifat malu tidak akan melakukan sesuatu mengikut suka tanpa mengira dosa dan pahala. Kesan daripada adanya sikap ataupun sifat malu ni menyebabkan seseorang tu dia nak buat satu perkara, dia akan tengok dosa dan pahalanya. Kesan, implikasi daripada dia melakukan sesuatu tu. Macam kita sebut tadi pada poin yang pertama, bila ada saja rasa malu ni, dia akan menghalang diri dia daripada buat perbuatan buruk dan tercela, dia akan halang diri dia daripada buat perbuatan maksiat dan dosa, dan juga dengan adanya sifat malu ni, dia akan ada satu sikap untuk tidak ataupun memikirkan tentang hak orang lain. Sebab bila mana ada sikap malu ataupun sifat malu ni, maka perkara itu akan membendung seseorang tu daripada perkara tersebut. Seterusnya, antara yang disebutkan di sini juga, malu adalah sifat yang mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi jelas daripada apa yang dapat kita dengar daripada hadis Nabi tadi, kita dapat tahu di sini, kita dapat ambil manfaat di sini, bagaimana malu itu menjadi pencegah. Malu itu menjadi pencegah daripada kita buat perkara yang terlarang. Dalam konteks kita hari ini, dalam suasana kehidupan kita hari ini, macam mana kita ingin mentatbikkan ataupun kita ingin merealisasikan ataupun kita ingin amalkan sifat malu dalam kehidupan seharian kita. Dan kita kena jelas, malu di sini ada konsep-konsep yang tersendiri. Bukanlah semua yang disebut malu itu ialah perkara yang kita kata sebagai positif. Tapi malu juga ataupun sifat malu ini, dia ada keadaan-keadaan yang kita kena jelas dan kita kena faham. Malu yang kita bahas di sini ialah malu daripada melakukan dosa. Tambah-tambah bila mana dosa tu orang dapat bongkarkan, kesilapan kita tu orang dapat tahu. Pertama sekali kita akan nampak dan jelas, malu tu ialah pada muka ataupun aib kita sendiri. Air muka kita sendiri. Jadi dalam konteks kita hari ini, dalam dunia yang penuh kemodenan, dalam dunia orang lebih banyak berada di dunia maya berbanding dunia realiti hari ini, jadi kita akan lihat macam mana cara dan kaedah. Hari ini orang menulis sesuatu ataupun perkara yang ingin dia sampaikan. Mereka tidak lagi bercakap face to face, tapi mereka ada alternatif lain. Manusia hari ini ada alternatif lain. Iaitu kita ada media sosial. Di situlah tempat ataupun kawasan, lapangan yang kita gunakan untuk kita sampaikan sesuatu. Ada orang realitinya lain. Bila mana kita berjumpa face to face, bersemuka, orangnya sangat pendiam. Tapi bila mana tengok tulisan-tulisan di laman sesawang ataupun tulisan dia di FB, kita nampak dia bukan orang pendiam. Rupa-rupanya dia orang yang begitu lancar menulis perkataan-perkataan yang kurang baik. Jadi nak beritahu pada kita, malu itu tidak hanya pada realiti, tapi malu itu juga dapat diterapkan pada penulisan dan ekspresi yang kita ingin sampaikan. Sebelum kita tulis satu-satu perkara, kita kena fikir kalau apa yang kita tulis itu ada manfaat ataupun benda yang kita tulis itu tiada manfaat, kelak dia akan memalukan kita. Tambah pula di zaman-zaman seperti ini, zaman menularnya wabak penyakit seperti ini, maka kita kena jelas dalam bab ni. Terutamanya orang yang menyebarkan berita yang tidak sahih. Berita-berita tersebut akan mengganggu ataupun akan menyebabkan kita ni jadi orang yang dikenali dengan sebab kesilapan tu. Jadi bersifatlah dengan sifat malu. Bukan hanya pada realiti, tapi juga di alam maya itu sendiri. Selain pada tu, kita ingin
kita ingin mendengar juga beberapa hadis lain yang berkaitan dengan malu ni. Sebab dalam bab malu ni ada banyak hadis Nabi. Okay. Seterusnya, hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okay. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Abi Sawwar Al-Adawi qala. Daripada seorang sahabat yang bernama Abu As-Sawwar Al-Adawi. Daripada seorang tabi'in. Maaf, saya sebut tadi sahabat tapi sebenarnya ialah tabi'in. Qala sami'tu Imran bin Husain. Abu Sawwar pernah mendengar seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Okay. Jadi dalam hadis ni, Nabi sebut pada kita, malu itu ada sisi positifnya. Macam mana? Yang pertama, para ulama sebut, malu pada hakikatnya adalah satu kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan sifat mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Daripada hadis ni kita dapat lihat bagaimana Nabi sebut al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang melainkan bersamanya ada kebaikan. Maknanya secara umumnya sifat malu ni adalah sifat yang positif. Okay. Jadi kata para ulama berdasarkan hadis ni, bila mana seseorang tu ada sifat malu dalam dirinya, maka malu itu akan menjadikan pemilik kepada sifat tu, dia akan terhiasi dalam dirinya sifat mulia, sifat jauh diri daripada sifat-sifat hina. Dan malu yang dituntut dalam Islam ialah perasaan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malu untuk melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang disebut sebagai hina, fahsya, kemudian perbuatan-perbuatan yang haram. Okay. Itu malu yang positif. Malu nak sebar berita-berita palsu, takut nanti orang tahu dan orang silap faham dan kita punya image pun buruk. Itu malu yang positif. Malu untuk orang kenal kita sebagai orang yang melakukan benda-benda yang tidak berfaedah. Malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Jadi itu satu sikap ataupun satu sisi positif yang baik. Kemudian, malu yang perlu dielakkan ataupun malu yang negatif di sini ialah malu ataupun rasa rendah diri sehingga mengelakkan diri daripada melakukan amal soleh. Contoh, malu untuk pergi ke masjid, malu untuk belajar, malu untuk salat. Ini semua benda-benda yang kita sebut sebagai malu yang negatif. Bukan malu yang baik. Okay. Maknanya, malu tu ada dua sisi. Sisi baik dan sisi kurang baik. Sisi baiknya ialah malu pada melakukan perkara-perkara yang haram. Malu. Okay. Yang kedua, malu pada melakukan perkara kebaikan. Contoh nak salat berjemaah, malu. Sebab kita ni tak berapa pandai sangat salat, jadi kita malu. Malu tu menghalangkan kita untuk mengenali banyak lagi kebaikan dan banyak lagi amal saleh. Malu dalam bab menuntut ilmu, sehingga kita merelakan diri kita berada dalam keadaan jahil. Kita sanggup berada dalam keadaan kejahilan dengan alasan malu untuk menampilkan kejahilan tu. Okay. Cuma kita kena faham, malu di sini bukanlah malu sehingga kita menjatuhkan aib. Macam kita cerita pada orang, saya ni memang tak tahu apa-apa. Saya ni memang jahil dalam benda-benda seperti ini. Okay. Sehingga kita bahasakan ataupun kita sifatkan diri kita tu terlalu buruk. Itu benda yang tak sepatutnya berlaku. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, malu seperti inilah malu yang menghalang seseorang tu untuk mengangkat darjat dirinya daripada kejahilan naik kepada orang alim. Malu seperti ini sangat negatif. Sangat-sangat buruk. Dan bukan itu yang dimaksudkan dalam apa yang kita bincang pada petang ni. Okay. Seterusnya, hadis seterusnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda,
iman itu memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah sebahagian daripada iman. Hadis yang biasa kita dengar, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu bahagian, satu cabang daripada iman. Pertama sekali dalam hadis ni kita boleh tengok apa yang ingin disebutkan oleh Nabi ataupun apa yang ingin disampaikan oleh Nabi. Nabi nak beritahu pada kita, iman itu banyak cabangnya. Maknanya, benda-benda yang kita boleh buat untuk kuatkan iman tu bukan hanya pada satu cabang ataupun satu jalan. Tapi dia banyak. Cuma dalam hadis ni, petang ni kita bincang tentang salah satu cabangnya ialah malu. Salah satu cabangnya ialah malu. Okay. Satu daripada sifat orang beriman ialah memiliki perasaan malu untuk melakukan maksiat dan malu jika tidak melakukan ataupun melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Okay. Jadi nak beritahu pada kita ini bahagian daripada malu yang perlu ada pada diri kita. Macam yang kita sebut dan kita tekan tadilah, iaitu malu ini ialah malu untuk melakukan perkara yang menjatuhkan maruah dirinya, malu untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan malu juga untuk tidak melaksanakan suruhan Rasul itu sendiri. Okay. Jadi, bila mana kita melihat perkara-perkara seperti ini, kita jangan jadi orang yang bersikap malu dengan sifat yang negatif ataupun sudut yang negatif. Okay. Bila mana kita nak bercakap tentang ilmu, kita bercakap tanpa ada sifat malu dalam diri kita. Tanpa ada sifat takut dalam diri kita. Bila mana seseorang tu Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, maka jangan dia jadikan alasan malu untuk dia tidak menyampaikan ilmu, lalu dia mendiamkan ilmu tu. Malu nanti takut orang kata dia ni orang hebat apa semua. Itu bukan konsep malu yang sebenarnya. Itu bukan perkara yang sepatutnya dan bukan kaedah yang sebenarnya. Akhirnya, dengan sifat malu itu, maka tertutup satu persatu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ajaran yang benar daripada Islam. Kerana alasan malu ni, penyakit ataupun keadaan ni banyak berlaku dalam kalangan penuntut ilmu. Malu nak cerita benda benar. Ataupun takut. Daripada malu tu dia berubah pada takut. Okay. Pertama malu. Malu sebab takut ancaman ataupun kesan daripada beritahu tu besar. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kerana sifat negatif seperti ini, malu yang negatif seperti ini, apa kesannya? Kesannya ialah tertutup satu persatu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya masyarakat terbina, terbimbing, hidup dalam keadaan ataupun suasana yang salah, pengamalan yang salah. Okay. Seterusnya. Kita baca beberapa hadis yang sempat daripada bab malu ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islamil haya. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Ini hadis riwayat daripada Ibnu Majah, bukan daripada Imamul Bukhari. Dan hadis ini adalah sebagai hadis yang sahih. Okay. Daripada hadis ni apa yang kita boleh ambil manfaat? Okay. Pertama, Islam ialah agama rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut oleh para ulama. Yang kedua, sebagai Rasul, baginda ni diutus sebagai penyempurna kepada akhlak umat. Jadi, tugas Nabi ni ialah Nabi sempurnakan akhlak. Sempurna ni maksudnya apa? Akhlak yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin pandang dan ingin lihat daripada hamba-Nya. Satu perilaku, satu perangai, satu tabiat yang Tuhan suka tengok dan Tuhan nak beri pahala. Itu dipanggil akhlakul islamiyah ataupun khuluqul muslim. Itu benda yang kita kena jelas. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dalam adat ataupun realiti masyarakat Arab jahiliyah pada waktu Nabi SAW dilahirkan dan dizahirkan dalam masyarakat Arab pada waktu itu, iaitu mereka telah memandang perkara-perkara yang zahirnya tidak baik dengan pandangan yang baik, dan mereka memandang benda-benda yang seperti itulah keadaan yang terbalik. Contoh, masyarakat Arab pada waktu itu memandang orang yang banyak berjudi ialah orang yang baik. Ini benda yang kita boleh lihat dalam kitab-kitab sirah.
Orang yang banyak berjudi, suka berjudi zaman Nabi ni ialah orang-orang yang baik, orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang berakhlak mulia. Sebab apa? Sebab konsep orang berjudi zaman Nabi itu ataupun zaman jahiliah Quraisy pada waktu itu, orang yang berjudi ni bila mana dia menang judi, apa yang dia akan buat daripada hasil duit dia menang judi ataupun harta yang dia dapat daripada menang judi? Dia tak pakai kat diri dia. Dia guna untuk tolong orang. Duit tu dia guna untuk tolong orang. Orang-orang yang berhutang, dia akan tolong lunaskan hutang dengan duit dia yang menang judi itu. Jadi secara umum masyarakat memandang pada waktu tu kuat berjudi ni orang baik. Kurang berjudi ni tak baik sangat. Pandangan yang telah disilapkan. Sebenarnya nak tolong orang tu bagus. Tapi bukan guna kaedah judi. Sebab judi itu akan mewarisi perbalahan, permusuhan. Ataupun dia akan keluar daripada sikap tu. Sama juga halnya ataupun keadaannya bagi orang yang simpan arak yang banyak di rumah dia. Simpan arak banyak. Isu arak ni panas sikit 2-3 hari ni. Cuma nak beritahu pada kita, sikap masyarakat ataupun pandangan masyarakat pada waktu tu, bila mana seseorang tu dia simpan arak banyak di rumah dia, orang ni orang baik. Itu pandangan jahiliah. Itu pandangan jahiliah. Ini saya nak sebut tentang akhlak. Nanti kita akan masuk sikit bab malu. Kita akan U-turn balik ke bab malu. Cuma nak beritahu pada kita akhlak. Dan malu tu bahagian daripada akhlak lah. Simpan arak banyak di rumah ni ialah orang yang dikira sebagai orang yang baik. Sebab apa? Sebab arak ni sebaik-baik minuman dalam pandangan masyarakat pada waktu tu. Orang yang banyak simpan arak maknanya orang yang suka menerima tetamu pada zaman Nabi. Dan seorang tuan rumah ni, dia dianggap sebagai sebaik-baik penerima tetamu dengan dia hidangkan dengan hidangan yang paling baik daripada makanan dan minuman. Jadi kalau arak banyak, maknanya orang tu orang baik. Macam mana Nabi divert ataupun Nabi tukar pandangan ni? Nabi kekalkan konsep memuliakan tetamu. Nabi kekalkan konsep tolong orang yang berhutang, tolong orang susah. Tapi jangan kamu faham nak tolong orang ni dengan kamu guna wasilah ataupun kamu guna cara yang tak betul. Sehingga cara tak betul tu orang nampak macam akhlak yang baik. Macam yang berlaku zaman jahiliah. Nak tolong orang mesti kena berjudi. Nak buat baik pada tetamu mesti kena simpan arak. Padahal kedua-dua benda tu sangat-sangat banyak keburukan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima katsirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima." Itu ayat dalam surah Baqarah Allah Taala sebut tentang konsep sebenar. Jadi Nabi SAW dia datangkan benda tu. Dia datang tujuan dia ialah untuk islahul khuluq, islahul akhlak. Nabi datang, Nabi menyempurnakan akhlak dan bagi nampak akhlak yang baik ni macam mana. Selain pada tu kata para ulama dalam hadis ni ataupun daripada hadis ni, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah sifat malu. Malu mempunyai hubungan yang erat dengan akhlak yang lain seperti menjaga kemuliaan diri ataupun iffah. Bila mana seseorang ni dia ada sifat malu, dia akan pergi kepada seterusnya sikap baik ialah iffah. Iffah ni maksudnya orang yang jaga kehormatan diri, orang yang jaga maruah diri. Macam mana seseorang tu dikatakan boleh jaga maruah diri? Kita kena tengok dia orang yang ada sifat malu. Tapi malu yang baiklah. Seterusnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Kata Al-Imam At-Tabarani, hadis ni adalah sebagai hadis yang sahih. Dia kata, "Al-haya'u wal imanu qurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar." Malu dan iman itu sentiasa duduk bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah kedua-duanya ataupun hilanglah salah satu daripadanya. Jadi seseorang tu kalau dia tiada malu, dalam erti kata lain, hilanglah iman, zihabul imanu min nafsihi. Hilanglah iman itu daripada dirinya. Jadi nak beritahu pada kita daripada hadis ni, rasa malu tu perlu ada sebagai penyempurnaan kepada iman seseorang ataupun kepercayaan dia kepada Allah dan Rasul.
Dan rasa malu ni kita kena jelas dan kita kena faham. Dia adalah satu fitrah yang memang dah ada dalam diri manusia. Tak kira orang tu Muslim ataupun non-Muslim. Rasa malu untuk dipandang negatif dengan perbuatan yang tak baik daripada diri sendiri tu, semua orang ada. Hatta orang yang disebut sebagai kaki gangster pun dia ada benda ni. Cuma dia lawan sehingga dia berani untuk memecahkan pintu malu yang ada dalam diri dia itu sendiri. Dan fitrah itu sekiranya kita buat dan kita bentuk dengan baik, maka malu itu akan terbentuk ataupun lahir dengan sisi yang baik. Ia akan terhias apabila dilatih dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seterusnya, hadis lain yang berkaitan dengan malu, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal imani wal imanu fil jannah wal badha'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Nombor hadis 1932. Hadis ni apa kata Nabi? Nabi kata rasa malu itu sebahagian daripada iman. Sedangkan iman itu tempatnya di syurga. Sedangkan tindakan ataupun perkataan kotor adalah sebahagian daripada tabiat ataupun perangai yang kasar. Sedang tabiat kasar tempatnya itu di neraka. Okay, jadi dalam hadis yang Nabi sebut pada kita, al-haya'u minal imani wal imanu fil jannah. Rasa malu itu daripada iman dan iman itu ialah satu benda yang akan meletakkan seseorang tu ke dalam syurga. Wal badha', al-badha' maksudnya ialah sikap kasar, bersikap kasar. Minal jafa' wal badha'u minal jafa'. Sedangkan tindakan ataupun perkataan kotor adalah sebahagian daripada tabiat yang kasar. Wal jafa'u finnar. Dan sikap yang kasar itu menyebabkan seseorang itu pergi ke neraka. Okay. Jadi daripada hadis-hadis yang kita dapat lihat dan kita dengar tadi, jelas kepada kita, dapat kita ambil manfaat bahawasanya segala perkara ni ataupun segala benda ni yang disebut sebagai malu ni ialah benda yang wajib ada pada diri seorang beriman. Dan sangat-sangat tidak boleh bagi orang beriman tu, kalau dia kata dia beriman, tidak kemah dia punya pengakuan keimanan dia tu, bila mana dia ni masih lagi duk simpan sifat yang disebut sebagai jafa', iaitu sifat kasar. Lawan kepada malu, boleh bercakap terang-terangan benda-benda jahat yang dah kita buat. Ini adalah musibah yang berlaku ataupun keadaan yang berlaku dalam kalangan kehidupan orang Islam hari ini. Iaitu berani untuk mengizharkan ataupun menjelaskan benda-benda jahat yang dah kita buat secara nyata. Sama ada dalam tulisan, di media sosial apa semua. Ini termasuk daripada kesan kurangnya iman dalam hati seorang Muslim. Okay. Seterusnya kita baca satu lagi hadis. Yang mana hadis ni diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmizi. Hadis ni daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah inna nastahyi walhamdulillahi qala laysa dhaka walakinnal istihya'a minallah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wama wa'a wal batna wama hawa wal tadhkur al-maut wal bila waman arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, istahyu minallah. Hendaklah kalian itu malu kepada Allah haqqal haya. Dengan sebenar-benar malu. Qala, maka berkata Ibnu Mas'ud, qulna ya Rasulullah. Kami berkata, wahai Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, wahai Rasulullah, kami ini malu. Alhamdulillah, kami ini ada sikap malu. Qala laysa dhaka, kata Nabi, bukan itu, walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Bukan itu yang aku maksudkan,
Tapi yang aku maksudkan dengan malu, sebenar-benar malu itu, an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batana. Iaitu, kamu hendaklah menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Okay, Nabi sebut pada kita ni, sifat malu yang sebenar kepada Allah. Tahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Dia jaga apa yang ada pada kepalanya dan apa yang berada di sekitar kepalanya. Wal batna wa ma hawa, dan apa yang ada pada perutnya dan yang dikandungnya. Wa tadhkur al maut, dan dia mengingati mati. Wal bila, hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Itu keadaan ataupun itu malu yang ingin ditekankan oleh Nabi ni. Okey. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Sesiapa yang inginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal hayah. Sesiapa yang ada segala perkara ni, maka dia telah melakukan malu yang sebenar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam hadis ni kita boleh tengok beberapa perkara Nabi sebut. Okay. Pertama, Nabi kata, tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Menjaga dan memelihara kepala serta seluruh panca indera. Okay. Nabi sebutlah hadis ni, antara bentuk malu yang benar ataupun yang betul, an tahfazar ra'sa, iaitu seorang itu dia jaga kepala dia, wa ma wa'a, dan segala apa yang ada di sekitar kepalanya. Apa yang ada di kepala kita ni, panca indera lain seperti mata, telinga, mulut, daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang dimaksudkan dengan tahfazar ra'sa. Okay. Kemudian kata Nabi, wal batna wa ma hawa. Menjaga dan memelihara perut daripada makan dan minum sesuatu yang haram dan berdosa. Itu juga yang kedua yang disebutkan sini. An tahfazal batna. Jaga perut kamu daripada masuk benda-benda yang haram. Malu untuk masukkan benda yang haram ataupun benda yang bersifat sebagai syubuhat, benda-benda yang belum jelas. Okay. Jadi ini benda-benda yang perlu dijaga. Perlu di-clearkan. Kemudian kata Nabi, wal tadhkurul maut, dan ingatilah mati, wal bala, dan juga busuknya jasad manusia. Maknanya segala apa yang kamu buat tu tidak akan mengubah pengakhiran kamu, kamu akan balik sebagai jasad yang busuk juga. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, ini benda-benda yang akan mendorong seseorang tu untuk dia kembangkan sifat malu yang positif yang perlu ada pada diri dia. Kemudian yang terakhir, dalam hadis yang Nabi sebut, wa man arada akhirah taraka zinatad dunya. Sesiapa yang inginkan kesudahan yang baik di akhirat, hendaklah dia tinggalkan perhiasan dunia, yakni tidak bertungkuh lumuh mencari dunia. Bukanlah tinggal ni maknanya jadi miskin. Tapi bukanlah orang yang menghabiskan umur, usia, kecenderungan pada urusan dunia sehingga terlupa urusan akhirat. Okay. Sehingga dia lalai. Okay. Maka siapa yang clear 4 perkara ni, maka dia telah benar-benar ataupun berada dalam keadaan orang yang betul-betul melaksanakan malu yang sebenar, seperti mana yang disebut dalam hadis haqqal hayah, sebenar-benar malu. Okay. Jadi dalam hadis ni, sebagai kesimpulan akhir, kita dapat simpulkan di sini ada 4 perkara yang berkait dengan malu yang sebenarnya. Yang pertama, jaga ra's, jaga kepala, wa ma wa'a, dan apa yang ada pada kepala tu termasuk panca inderanya. Kemudian wal batna wa ma hawa, dan juga menjaga perut, isi perut dia dan apa yang akan dimasukkan dalam perut dia. Wal tadhkuril maut, dan dia ingati kematian, wal bala, wal bila, dan juga kesudahan dia yang buruk ataupun kesudahan dia yang tidak baik. Dan seterusnya yang terakhir, taraka zinatad dunya. Dia tinggal perhiasan dunia, yakni perhiasan yang menyibukkan dia kepada dunia. Okay. Jadi itu hadis-hadis yang dah kita baca, lebih kurang 5 ataupun 6 hadis yang kita baca berkaitan dengan malu. Bermula dengan hadis yang pertama, iaitu hadis yang berkaitan dengan pesanan Nabi ataupun Nabi sebut pada kita,
Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya aku bawakan kepada kamu di antara perkataan yang disepakati oleh sekalian para nabi, idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, kamu buat apa yang kamu nak buat. Perkataan tu jelas, kita dapat lihat daripada perkataan nabi ni pentingnya malu tu sendiri. Ya, pentingnya malu tu sendiri. Okey. Jadi nak beritahu kepada kita bahawasanya malu itu perlu ada pada diri kita. Sebab dia antara benda yang ditekankan oleh sekalian para nabi sehinggalah kepada Nabi Muhammad, dan banyak hadis Nabi sebut pada kita, Nabi ikat malu dan iman, kesudahan malu, kebaikan malu, kesan daripada malu, dan Nabi perincikan pula malu tu macam mana. Okey. Jadi dah banyak hadis yang kita dengar dan kita dapat ambil manfaat pada petang ni. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dan berkat. Kita realisasikanlah malu ni yang dah kita dengar pada petang ni dalam kehidupan seharian kita, iaitu malu yang baik. Malu yang baik ni ialah malu untuk melanggar, untuk menjatuhkan maruah orang malu, untuk orang kata apa, ganggu hak orang. Ini benda-benda yang kita kena fikir. Dan kita kena kenal malu yang negatif juga, iaitu malu dalam melakukan kebaikan. Ini bukan malu yang dituntut. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan, perkongsian pada petang ni. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ada sifat malu-malu yang baik. Dan kerana malu itulah yang akan menyebabkan kita pergi ataupun masuk syurga Allah Azza wa Jal. Setakat tu saja kuliah zuhur kita pada petang ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.